Apakah maksud fermentasi? Fermentasi ialah proses penguraian glukosa tidak lengkap dalam keadaan oksigen terhad atau tanpa oksigen. Fermentasi terbagi kepada dua, fermentasi alkohol dan fermentasi asid laktik. Dan pada hari ini kita akan menjalani eksperimen fermentasi alkohol. Untuk fermentasi alkohol, kita akan menjalani aktiviti fermentasi yeast untuk sourdough starter, yang di mana sourdough starter ini diperlukan ketika membuat roti sourdough. Bahan-bahan yang diperlukan ialah yeast, tepung gandum, gelas, sudu, air suam, bekas kosong, dan pelitup bekas. Pada langkah ini, yeast dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air suam dan digaul sebati untuk menghasilkan gas karbon dioksida dan menaktifkan yeast. Kerana dengan mengaktifkan yeast, ia akan memberikan persekitaran yang sesuai dari segi air, makanan, suhu dan pH supaya markah organisme dapat bangun dan membiak serta menjadi aktif secara metabolik. Ia juga akan menghasilkan gas dan asid yang memberi struktur dan rasa kepada roti sourdough. Yeast akan menghasilkan karbon dioksida yang membentuk gelembung gas yang menjadikan rendah mengembang. Dan tanpa mengaktifkan yeast terlebih dahulu, dough tidak akan naik dan menjadikan roti padat dan tidak berstruktur serta akan menjadi bantet. Penggunaan air suam sangat penting ketika pengaktifan yeast, kerana jika air yang digunakan terlalu sejuk, ia akan memperlahankan aktiviti yeast dan markah organisme tidak dapat bertindak panas. Dan jika air yang digunakan terlalu panas, ia akan dapat membunuh markah organisme. Oleh sebab itu, suhu yang sesuai digunakan ialah antara 24 sehingga 28 derajat Celsius untuk air. Seterusnya, masukkan tepung gandum dalam bekas kosong. Terusnya, langkah yang sangat penting ketika menghasilkan starter sourdough, iaitu dengan memasukkan yeast yang telah aktif, dituangkan secara beransur-ansur ke dalam bekas yang telah diisi dengan tepung gandum dan digaul sehingga sebati. Adonan yang telah siap di awal tidak boleh terlalu pekat dan tidak boleh terlalu cair. Dan apabila yeast dituang ke tepung, ia akan mengaktifkan fermentasi dalam dough. Yeast yang sudah aktif akan mula memakan karbohidrat yang terdapat di dalam tepung dan akan menukarkan gula kepada karbon dioksida yang membentuk gelembung udara dalam dough, serta alkohol dan asid organik yang akan menyumbang kepada rasa dan aroma. Yeast yang tidak aktif sangat berbeza dengan yeast yang tidak aktif, kerana yeast tidak aktif dia akan mengambil masa untuk bangun sebelum mula menghasilkan gas, iaitu gas karbon dioksida. Dan yeast yang aktif akan mula bekerja sebaik sahaja bercampur dengan dough, dan dough akan naik lebih cepat dan stabil. Dan ia juga akan menggerakkan pembentukan gluten, iaitu gas daripada yeast akan menekan dan meregangkan jaringan gluten dalam tepung, dan ia akan mewujudkan struktur yang kenyal dan merongga dalam roti. Kemudian, adonan dibiarkan selama 50 menit sehingga 2 hari untuk melihat perkembangan adonan. Semasa dalam proses fermentasi, campuran yeast dan tepung akan mengalami reaksi. Glukosa akan menghasilkan etanol dan karbon dioksida serta tenaga. Yeast sendiri pada aslinya membiak secara pertunasan dan menjalankan respirasi serta fermentasi untuk menjaga tenaga. Jika yeast bercampur dengan tepung, yeast akan menukarkan gula kepada tenaga. Tepung mengandungi karbohidrat kompleks yaitu kanji, dan enzim daripada yeast dan tepung yaitu amylase akan menguraikan kanji kepada gula ringkas seperti glukosa dan maltosa. Yeast akan menggunakan glukosa untuk menghasilkan karbon dioksida untuk menggelembungkan dough dan membentuk rongga dalam roti. Etanol pula akan menguap secara membakar dan akan terlepas pada persekitaran ketika proses pembakaran, serta asid organik dan sebatian aroma yang terhasil akan menyumbang kepada rasa. Dengan ini,
Yeast akan menggerakkan jumlah sel dan mempercepatkan fermentasi. Proses ini akan berlaku paling aktif dalam persekitaran lembab dan bersuhu 25 sehingga 30 derajat Celcius. Dan penghasilan gas karbon dioksida ia akan dapat memerangkap gluten. Gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh yeast akan terperangkap dalam rangkaian gluten yang akan menyebabkan dough mengembang dan menjadi gembung. Dan ketika sourdough jadi, yeast akan hidup bersama bakteria asid laktik. Dan yeast akan menghasilkan nutrien seperti asid amino dan vitamin B yang akan menyokong pertumbuhan bakteria. Dan bakteria tersebut akan menghasilkan asid yang membantu dan mengawal populasi mikroorganisme lain.